Ustaz boleh teruskan Ustaz. Ya. Prof boleh teruskan. Okey. Baik, sekarang ni kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita meneruskan pengajian yang berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah. Jadi sekarang ni kita buka bab yang ke-30, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Abdullah bin Ja'far berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ja'far kata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qisa birruta, al-qisa birruta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan qisa, sejenis buah seperti mentimun tetapi ukurannya lebih besar, bersama dengan kurma yang baru masak. Rutab ni ialah kurma yang baru masak, yang masih berair di atas pokok yang baru masak. Okey. Timun Arab al-qisa ni timun Arab. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam Syama'il Muhammadiyah dan juga di dalam Jami' Sunan Tirmizi, di dalam kitab Al-At'imah, di dalam kitab Al-At'imah. Bab yang telah yang telah menyatakan hadis menerangkan makan timun Arab dengan buah kurma masak rutab. Makan timun Arab dengan buah kurma masak, yakni rutab, itu samalah seperti makan roti dengan timun, yakni semulut roti, maknanya dengan mentimun lah. Maka demikian juga makan kurma itu sebiji, dua dan sepotong mentimun. Maka siapa yang membiasakan makan timun Arab dengan buah kurma masak, itu jadi jadi maknanya kebiasaan lah, kerana timun Arab itu ada khasiat dia, ada faedah dia padanya, iaitu menghilangkan dahaga, mendatangkan gagah kuat bagi yang mencubanya, kerana ia adalah padanya harum bau, ada maknanya wangi, kemudian dia menyejukkan badan, khasiat dia lah dalam perut, dia jadi sejuk badan. Okey, itu makanan yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, iaitu daripada Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam
kana ya'kulu bitikh birutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan buah tembikai dengan kurma yang masak, bitikh, makan bitikh dengan rutab. Jadi di tempat kita ni bitikh ni memang adalah, memang ada, iaitu tembikai, boleh dimakan dengan rutab. Kemudian seterusnya iaitu bab yang berikutnya ialah daripada Anas bin Malik berkata Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz wa rutab, khirbiz wa rutab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan khirbiz wa rutab. Aku melihat Rasulullah SAW makan buah melon dengan kurma yang baru matang, secara bersamaan. Okey, buah melon. Mungkin kita tak pernah lihat, di tempat kita ada kan? Ada, Kemudian hadis Aisyah berkata, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akala bitikh birutab. Macam tadi jugalah, Okey. Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia al-bitikh birutab. Bitikh ni ialah tembikai, dan juga rutab yang masih basah lagi, Okey. Kita lihat penerangan dia. Makan tembikai dengan kurma masak. Buah tembikai itu boleh kita makan dengan buah kurma, kerana buah kurma itu khasiatnya panas. Buah kurma itu khasiat dia panas, dan tembikai itu khasiatnya sejuk. Tembikai dia menyejukkan. Apabila bertemu keduanya, yakni bitikh dengan rutab tu, jadilah ia sama, maknanya seimbang, dia jadi seimbang. Maka makan kurma dengan tembikai itu, iaitu disuap buah kurma sebiji atau dua, kemudian gigit pula tembikai dimakan, semacam mana makan roti dengan tembikai, iaitu suap satu dua suap roti secubit atau dua tembikai. Maka Imam Tirmizi ada mengeluarkan hadis yang menerangkan Nabi ada makan tembikai dengan buah kurma.
Itu khasiat dia. Okey. Seterusnya kita pergi daripada apa nama ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bercerita dalam hadis 195 ini, kana an-nabiyyu kana an-nasu idza ra'au awwal at-tamari ya'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi simarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa muddina Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka. Okey. Wa innahu da'aka li Makkah wa ana ad'uka lil Madinati misli ma da'aka bihi di Makkah wa mislihi ma'ahu. Qala summa yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi zalika samar. Maksudnya kita lihat di sini apabila para sahabat melihat buah yang pertama dari pokok yang mereka tanam, kana nasu idza ra'au awwala samari, adalah apabila para sahabat ketika itu, iaitu An-Nas itu melihat buah yang pertama dari pokok yang mereka tanam, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan memegang buah itu sambil berdoa. Doa dia ialah Allahumma barik lana fi simarina. Ya Allah, berikanlah berkat kepada kami melalui buah-buahan kami. Okey, berkatilah kota kami. Wa barik lana fi madinatina. Berkatilah timbangan dan ukuran kami. Wa barik lana fi sa'ina. Okey. Wa muddina. Allahumma inna Ibrahim. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, abduka wa khaliluka, dan kekasih-Mu, wa nabiyyuka, dan nabi kamu, wa inni abduka. Ibrahim pernah berdoa, sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan nabi-Mu. Wa inni abduka wa nabiyyuka. Ibrahim pernah berdoa, wa innahu da'aka li Makkah. Berdoa untuk Mekah, dan sekarang aku berdoa untuk Madinah. Wa ana ad'uka lil Madinati. Dengan doa bi misli ma da'aka, dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim untuk Mekah. Ma da'aka bihi di Makkah wa mislihi ma'hu. Okey. Kemudian Rasulullah akan memanggil anak yang paling kecil yang beliau nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya. Rasulullah tak makan, tapi dia memberikan kepada budak. Jadi budak memang sukalah. Jadi Rasulullah ni dia penyayang dan juga penyayang kepada budak-budak. Jadi itu maknanya kita dapat buah yang pertama tu, maknanya sahabat dapat buah yang pertama yang mereka tanam, mereka tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan minta doa. Itu. Kalau kita tanam apa-apalah, kita doalah. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-196.
Rubayyi binti Muawis bin Afra berkata, Ba'asani Mu'az bin Afra biqina'in min rutabin wa alaihi ujrun min qissa'i zughbin wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-qissa fa ataituhu bihi wa indahu hilyah qad qadimat alaihi min al-bahraini fa mala'a yadahu minha fa'atanihi. Jadi kita lihat maksudnya, Muaz bin Afra menyuruhku membawa sepiring kurma. Masak sepiring, sepinggan lah. Yang masak dengan kisah kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menyukai kisah pada masa itu. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadiah perhiasan dari Bahrain. Okey. Beliau mengambil segenggam penuh perhiasan itu lalu memberikannya kepadaku. Ini sejenis makanan yang buah-buahan yang digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya ialah tadi daripada Rubayyi, Rubayyi binti Muawis bin Afra. Okey. Sekarang ini hadis yang berikutnya. Rubayyi bin Muawis bin Afra berkata, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ujrin zughbin. Qalat fa'atani mil'a kafaihi huliyan. Atau qalat zahaban. Aku membawa sepiring kurma masak dengan kisah kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberi aku segenggam perhiasan atau emas. Kemudian kita pergi kepada bab yang ke-31. Bab yang ke-31 ni ialah yang ke-198. 198. Iaitu hadis daripada Aisyah. Daripada Aisyah. Asyarab kana ahabbu asyarab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu al-barid. Al-hulwa al-barid. Al-hulwa al-barid. Apa maksudnya? Maksudnya ialah minum yang paling disukai oleh Rasulullah adalah minuman yang manis dan sejuk. Minuman yang manis dan sejuk. Minuman yang manis dan sejuk. Jadi kita lihat keterangan dia. Keterangan ini hadis ini menyatakan menerangkan minuman yang lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
minuman manis dan sejuk. Kerana manis itu memanglah dia sedap dan enak. Maka ini satu perkara yang maklum ya. Dengan tidak payah fikirlah. Semua orang suka kepada minum yang manis ya. Kerana dia sedap. Kalau minum kopi tak taruh gula, dia pahitlah, maka orang tak minum ya. Jadi bermula dalil yang menunjukkan Nabi sukakan minuman yang manis ini ialah hadis yang kita baca tadilah. Kana daripada Aisyah qalat kana ahabba syarab ila Rasulullah SAW al-hulw. Al-hulwa al-barid. Okey. Minuman yang al-hulwa al-barid. Yang sejuk. Minuman yang terdiri daripada yang ada gula lah. Ataupun asal. Asal ni ialah madu ya. Baik, sekarang kita pergi kepada hadis 199. Hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Al-Walid ala Maimunah faja'atna bi'ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asyarbatu laka fa in syi'ta asarta biha Khalidan faqultu ma kuntu la usiru ala su'rika ahadan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Okey, kita lihat sekarang kita lihat sekarang terjemahannya ya. Terjemahannya. Aku Rasulullah SAW, aku tu siapa? Ibnu Abbas lah. Dia cerita, aku Rasulullah dan Khalid bin Al-Walid pergi ke rumah Maimunah. Maimunah menyediakan secawan air susu untuk kami. Satu jak air susu untuk kami sebagai tetamu dia lah. Rasulullah SAW minumnya. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan beliau. Maknanya di sebelah kanan baginda SAW. Manakala Khalid di sebelah kiri baginda SAW. Selepas tu Rasulullah berkata, sekarang minuman ini untukmu. Jika kamu mahu, tinggalkan sedikit untuk Khalid. Aku berkata dalam hati aku tidak mungkin membiarkan sesiapa pun yang meminum sisa minuman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah dia membaca, Ya Allah. Siapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah dia membaca. Maksudnya membaca ketika makanlah. Ya Allah. Man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini. Allahumma barik lana.
berkatilah, ya Allah berkatilah kami pada makanan ini. Dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ini. Dan lagi Rasulullah menyambung lagi, sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah, maknanya susu lah, susu lembu, susu kambing, hendaklah dia membaca, ya Allah berkatilah kami pada minuman ini dan tambahlah minuman ini untuk kami. Rasulullah SAW juga berkata, tidak ada satu pun makanan atau minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Maknanya itu khasiat susu lah. Khasiat susu, keistimewaan yang ada pada susu. Jadi hadis ini bertaraf hasan. Maknanya kita boleh terima lah. Bertaraf hasan. Hadis sahih hasan ini maknanya hadis yang boleh diterima. Tapi kalau hadis dhaif, kita tengok dulu hadis itu dhaif macam mana. Kalau dhaif itu bersyadid, yang bersangatan, kita tidak boleh guna. Contohnya perawi yang kazib, perawi yang fasik, bercanggahan dengan sahih Al-Quran dan hadis. Itu dhaif yang bersangatan. Tapi kalau dhaif yang ringan, kita boleh terima dalam fadail a'mal, dalam akhlak, dalam adab, dalam targhib wa tarhib. Tetapi tidak boleh terima dalam hukum hakam syariat dan juga lebih-lebih lagi akidah. Contoh hadis yang dhaif yang ringan ialah hadis seperti hadis terputusnya sanad. Kemungkinan dia pada sanad yang lain ada sanad yang berhubung, dia boleh terangkat juga. Ataupun ada perawi yang lemah ingatan, ini dhaif yang ringan, dan seumpamanya. Baik, saya rasa sampai di situ dahulu untuk kali ini. Kita bersambung bab yang ke-32, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Bab yang ke-32 ni pertemuan yang akan datang, insya-Allah kita sikit-sikit dahulu, maknanya kita sikit-sikit dahulu, sehingga itu terima kasih kepada yang hadir. Zul ada, Suhail ada, Irfan ada, Naim Salanjuri, Anas Hakimi, Farzana, siapa lagi? Ada lagi, 8 orang, tak nampak di sini. Arif ada, Arif. Okey, sampai situ dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.